Alright. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. So ini adalah sesi pembelajaran untuk PA2, penulisan akademik yang kedua. Hari ini ialah pada berapa bulan? Hari ini sebenarnya awal Muharram ya. Jadi ini adalah kuliah yang pertama dan juga hari pertama cuti sekolah. Jadi saya sebutkan nama siapa yang hadir pada hari ini sebab ini adalah direkodkan untuk memudahkan pembuktian ya. Jadi di sebelah saya ialah ni Cikgu Umi ya. Senampak awal, paling awal isi borang maklumat diri ya, Cikgu Umi. Lepas tu Cikgu Musyrifah, nampaknya bersedialah dengan apa headset ya. Saya juga ada headset ya. Tapi mungkin tak nampak sini. Okey, kemudian ni Cikgu Muhammad Hai ya. Cikgu Muhammad Hai. Alright, ada baju putih. Lepas tu Cikgu Wong juga nampak bersedia ya. Dengan headsetnya. Okey, Cikgu Zatul Ifah. Ya. Cikgu Zatul Ifah. Lepas tu Cikgu Michelino. Ya betul lah. Alright, okey. Kemudian Cikgu Hisham. Cikgu Hisham, Rasati, ya, kemudian Roziah. Okey, terima kasih. Tak perlu on. Nanti kita berkenalan nanti bila dah boring sikit ya. Sekarang ni saya cuma nak sebut nama je. Cikgu Shirley, ya. Alright. Cikgu Yap. Mana Cikgu Yap mah? Angkat tangan Cikgu Yap. Nak pastikan anda dengar suara saya. Alright, okey. Cikgu Badaria, Cikgu Ku, Cikgu Lee Minji, Cikgu Siti Norbai, nama panjang, sini nampak sampai Z saja ya. Tak apa, nanti saya boleh cek nama tu. Kemudian Cikgu Vanessa, okey, Cikgu Maria, Cikgu Matthew, okey, Cikgu Apai. Apai ni rasa macam kenal lah. Ni dalam kereta ya, Cikgu Apai ya. Ridwan ya, Ridwan. Alright, okey. Ya. Kemudian ni apa? Fazia. M tu Muhammad Fazia. Alright, okey. Okay, terima kasih. Kemudian Cikgu Avra. Okey, terima kasih Cikgu Avra. Dia mewakili pelajar lain buat Telegram group, begitu aktif sekali. Berbanyak terima kasih lah Cikgu. Nampak pemandangan tu ini dekat cantik sekali ya. Semula jadi ya. Virtual background ya. Bagus ya. Cikgu Emily ya, kemudian Muhammad apa tak nampak sini. Okey. Lepas tu Badaria, Cikgu Felicia. Alright. Okey, jadi sekarang ni kita akan teruskan dengan apa, penerangan khusus. Ya, penerangan khusus. Saya baca sekejap ya apa yang ditulis di sini. Okey, salam al-hijrah. Okey, terima kasih semua. Okey, jadi sekarang ni saya akan share skrin. Okey, dan boleh off kamera ya. Okey, sebelum tu itulah borang maklumat diri itu untuk memudahkan saya kontak. Sebab apa? Sebab dalam apa ni PKP punya senarai tidak lengkap lagi ya. So kita ada ini disusun ya. Nanti boleh cek masing-masing. Ini disusun ikut nombor metrik. Kita nombor metrik ke? Nombor metrik. So daripada Cikgu Avra sampai kepada Cikgu Yap ini disusun ikut nombor metrik ya. Nombor metrik, so anda boleh cek sini. So nanti saya akan share the link supaya anda dapat cek ya. Jadi sekarang ni saya akan pergi pada pengenalan khusus ya. Jadi untuk pengenalan khusus, okey sekejap, so dia akan keluar sekejap lagi.
Okey, sudah keluar ya. Okey, boleh tak saya dapat feedback sama ada okey, boleh tak saya dapat feedback sama ada anda boleh nampak tak slide yang saya share? Alright, okey. Okey, boleh seorang bagi respon? Boleh? Nampak. Nampak. Alright, okey, bagus. Terima kasih ya. Sebab kita tak nak tu kan. Saya assume anda nampak tapi sebenarnya tak nampak. So rugi suara saya sejam 2 jam kan baca. Alright, jadi saya akan memberikan penjelasan tentang kursus ini mengikut slide, dan slide ini adalah slide yang common. Apa jua set sekalipun akan menggunakan slide ini. Jadi boleh tanya soalan ya, supaya untuk memastikan tidak tertinggal. Ya, jadi ada je soalan, jadi terus unmute dan tanyakan soalan ya. Ataupun satu lagi, boleh juga ni gunakan fungsi chat. So sekali-sekala saya akan tengoklah apa soalan-soalan yang anda kemukakan di situ ya. Okey ya, jadi ini adalah kursus penulisan akademik yang kedua. So yang pertama tu anda sudah lakukan dan diberikan penerangan secara asas tentang bagaimana nak menulis artikel dengan baik. Okey. Jadi perkara utama yang kita kena fikir ialah setiap orang pelajar yang nak grad ya dalam master dalam bidang pendidikan perlu ada satu publication. Jadi publication yang minimum adalah proceeding ya. Tapi alangkah bagusnya kalau hantar journal ya. Okey. So ini adalah aktiviti kelas PA2 ya. Kelas PA2, jadi kita akan lakukan secara synchronous tu maksudnya segerak. Asynchronous tidak segerak, istilah bahasa Melayu dia. Ya, jadi apa maksudnya? Maksudnya secara online, ya, secara online kita ada contact hours yang kita buat secara serentak. Tapi ada untuk mereka-mereka yang katakan yang tak dapat mengikuti itu, saya berusaha untuk menyediakan rakaman ya. Dan kita juga ada latihan-latihan yang in the end setiap orang kena present ya. Setiap orang kena present. Mungkin kalau setiap orang tak sempat kan, jadi saya akan pilih secara random ya. Alright. Okey, kemudian yang keduanya okey, kita ada proforma. Saya tak sempat nak link lagi. So nanti saya akan tunjukkan proforma. Proforma kursus ni ialah penerangan secara terperinci lah tentang tajuk-tajuk, apa tujuan dia dan sebagainya lah ya. So nanti saya akan tunjukkan. Sebab untuk pagi ni kita fokus pada perkara penting saja. Okey, kemudian tentang buku rujukan asas, so ada artikel asas tu, jadi boleh akses secara online dan saya akan berikan link dia ya. Okey, untuk pelaksanaan dan penilaian khusus. Untuk pelaksanaan secara rasminya kita akan menggunakan UKM Folio. Tapi walau macam mana pun UKM Folio ni untuk semester yang baru ni nama belum dimasukkan ya. Jadi oleh itu saya akan menggunakan Google Classroom ya. Jadi bila kod dan ataupun link Google Classroom tu akan diberikan setelah anda settle, sebab saya tak nak bagi terlalu banyak benda lepas tu anda pening kepala. Untuk perkara yang pertama, task 1 anda isi dulu borang maklumat diri ya. So nanti bila semua dah isi tu, saya akan minta supaya setiap orang masuk dalam Google Classroom. So Google Classroom ni yang bila anda masuk anda menggunakan personal Gmail, bukannya UKM siswa mail, sebab saya dapati kalau guna
siswa male dia akan terikat, ada banyak benda yang kita tak dapat buat so guna personal Gmail Ini bermaksud kalau misalnya anda tak ada Gmail, daftarlah. So dia tak apa, dia tak ada masalah, dia free saja Okey, so penilaian khusus akan diberikan selepas ini. Alright. Okey so buku rujukan So objektif utama kursus ini, sekejap saya cek adakah dirakamkan. Alright, okey dirakamkan Jadi maksudnya kawan-kawan kita yang terlewat ataupun yang ada hal pada pagi ini akan dapat mengikuti kuliah ini. Okey, objektif yang utama kursus ini ialah untuk menghasilkan penulisan akademik yang berpotensi untuk diterbitkan. Okey, satu nak memenuhi keperluan iaitu anda tak dapat grade sekiranya tidak ada penerbitan. Dan yang kedua, of course ini anda sebagai seorang sarjana nanti perlu membuat penerbitan, perlu hantar paper untuk membina diri anda sebagai seorang sarjana. Sebab lepas tu mungkin nak buat PhD pula kan. Dan untuk buat PhD, jadi mungkin anda dinilai dan bagus kalau anda ada beberapa publication untuk membuktikan bahawa anda layak untuk mengikuti kursus PhD. Okey, dan satu lagi, sekiranya anda nak mengembangkan kerjaya, misalnya daripada seorang guru nak jadi ahli akademik. So jadi bila nak interview tu anda kena tunjukkan publication anda. Jadi saya rasa setiap orang ada cita-cita ke arah itu. Dan di masa-masa akan datang pun guru kemungkinan semua guru masters, lepas tu PhD dan sebagainya. Okey, bahan rujukan pelajar. Okey, yang COSE 2007 Guidelines on Writing Quantitative Academic Article. So yang ni ada, so saya akan bagi nanti. Okey, sebab kita punya writing tu kemungkinan kita hantar yang berbentuk kuantitatif, yang banyak nombor ataupun satu lagi yang kualitatif, yang banyak description dalam bentuk words Okey, so untuk yang kualitatif tu kita boleh gunakan Rowan and Rowan 1997 Okey. Okey, rujukan, lepas tu pelaksanaan. Pelaksanaannya ialah yang pertama, kuliah diadakan secara atas talian dan juga bersemuka. So ada kemungkinan yang bersemuka tu kita tak dapat bersemuka. Jadi kita hanya berjumpa di alam maya secara online saja. So untuk sesi kelas biasa menggunakan Zoom. Jadi untuk komunikasi, consultation dan sebagainya, kita akan menggunakan Telegram. Kenapa Telegram? Kenapa bukan WhatsApp? Sebab Telegram anda tidak sebarang bahan yang dihantar, anda tak perlu save dalam telefon. Jadi menjimatkan space, ruang dalam telefon anda. So ada banyak advantage lain lagi berbanding dengan WhatsApp. Okey, jadi maksud yang pertama kuliah jadi of course atas talian dan pembentangan pun atas talian juga. Okey, jadi untuk anda semua pembentangan tidak ada pembentangan yang berkumpulan. Jadi kalau anda bentang, so anda bentang artikel anda. Kalau KP1 dulu kan itu kan banyak kita bentang, lepas tu ada kumpulan kan. Tapi ini individu jadi anda boleh bentang daripada rumah jadi nanti saya akan beritahu sama ada secara rakaman ataupun anda bentang secara live. Tapi biasanya saya suka rakaman. Sebab apa? Sebab kadang-kadang secara live tu masa tu waktu puncak dan bila anda bentang kan jadi suara bunyi jadi tak berapa dengar kan. Jadi tak seronok. Jadi kalau
Kalau anda rakam, so kalau internet tak bagus pun, so anda boleh tu kan cari masa-masa yang sesuai, tempat-tempat yang sesuai untuk merakamkan. Ada rakam pun bukannya lama sangat, lebih kurang 10 minit aja, ya, bukannya setengah jam dan sebagainya. Okey, seterusnya, kuliah sepenuhnya secara atas talian untuk pertemuan pertama, jadi ini sudah tentu, dan secara bersemuka untuk pertemuan yang kedua. Jadi ini belum tentu lagi. Dia bergantung kepadanya lah MKN dan juga UKM itu sendiri. Okey, kalau secara bersemuka, jadi insya-Allah kita akan berjumpa. Tapi kalau tidak bersemuka pun kita boleh berjumpa secara yang seperti kita lakukan sekarang, iaitu secara online, ya. Okey, yang ketiga, nota dan video kuliah diuploadkan ke UKM, Telegram, WhatsApp ataupun kaedah lain yang bersesuaian. Okey, jadi apa yang saya lakukan ialah, untuk nota, sebab apa? Sebab UKM Folio anda belum dapat akses, untuk kursus lain mungkin boleh akses, tapi untuk kursus ni belum disediakan. Jadi saya akan menggunakan platform Google Classroom, ya. Google Classroom, dan untuk rujukan cepat mungkin saya akan masukkan link dalam ni lah, dalam Telegram group. Sebab Telegram ni dia linear kan. Apa yang kita masukkan awal tu lama-lama sebab bila banyak message sudah ke belakang, susah nak cari kan. Jadi sebab tu kita perlu juga menggunakan platform yang sesuai. So kita akan gunakan Google Classroom, ya. Sebab rasanya UKM Folio tidak ready lagi by that time, ya. Okey, yang keempat, pelajar perlu melihat setiap video serta membuat tugasan berdasarkan bahagian-bahagian artikel. Okey, sekejap, terlindung sini. Okey, bahagian-bahagian artikel dan uploadkan tugasan tersebut mengikut tarikh yang ditetapkan. Okey, video ni video apa? Okey, untuk rakaman saya akan sediakan rakaman kuliah dan juga penerangan, ya. Dan mungkin ada video-video tambahan yang menerangkan bahagian-bahagian yang terdapat dalam artikel, ya. Jadi lecture kita sebenarnya kita akan melihat setiap satu bahagian yang ada dalam artikel, ya. Okey, dan untuk tugasan tu ada tugasan yang berbentuk itulah aktiviti. Jadi maksudnya katakan aktiviti malam kan. So, mungkin saya akan bagi tugasan-tugasan yang tertentu sebagai contoh, cuba cari artikel, cuba cari abstrak yang berkaitan dengan bidang anda dan sebagainya lah, ya. Itu yang mudah kan. Tapi yang besar adalah anda perlu hantar your manuscript. Manuskrip itu maksudnya artikel lah. Artikel yang belum terbit lagi maksudnya itu dinamakan sebagai manuskrip, ya. So hantar, dan cara saya ialah ada beberapa draft atau versi yang perlu anda hantar dan ada deadline yang tertentu. Jadi deadline ni perlu dipatuhi, kalau tidak boleh affect markah, ya. Jadi untuk yang lepas tu setiap pelajar perlu hantar 3 draft ataupun 3 versi sekurang-kurangnya. Jadi setiap bulan hantar 1. Okey. Jadi maksudnya anda yang pertama anda hantar artikel tapi tidak lengkap misalnya kan. Yang kedua anda tambah lagi, dan yang ketiga ataupun yang keempat anda akan hantar artikel yang final, ya. Jadi yang lengkap itulah yang akan dinilai, ya. Yang pertama, yang kedua tu bukan untuk dinilai, bukan untuk pemarkahan, tapi lebih kepada untuk mencadangkan penambahbaikan, ya. Okey. Macam mana kalau anda tidak hantar artikel yang final? Bila anda tidak hantar, saya akan ambil draft untuk saya bagi markah. Jadi perlu hantar final lah. Kalau draft ni mungkin tak lengkap, ya. So kemungkinan bahagian lain ada, lepas tu bahagian discussion ataupun conclusion tak ada.
Ya. Okey. Jadi itulah. Jadi anda perlu patuhi semua deadline yang telah ditetapkan. Ya. Okey. So kita buat berdasarkan draft tu, itulah jadi mudahlah saya nak melihat kesilapan dan akhirnya anda dapat perbaiki kesilapan tersebut. Ya. Okey. Kita tengok slide yang seterusnya. Okey ya. Pelaksanaan PA2 ya. Pelaksanaan ini adalah slide yang ketiga. Menambah baik penulisan berdasarkan maklum balas dan mencantumkan penulisan untuk menjadi satu artikel lengkap dengan rujukan. Okey, jadi satu perkara lagi ialah dalam menulis artikel ni anda perlu ada data, ya. Jadi maksudnya dapatan tu sudah ada, ya. Dapatan tu sudah ada, sama ada kuantitatif ataupun kualitatif. Kuantitatif tu anda hantar borang soal selidik, okey, dan anda sudah dapat analyse, ya. Ataupun mungkin secara eksperimental, ya. So anda sudah lakukan intervensi dan dapat hasilnya, ya. So yang kualitatif tu mungkin anda lakukan secara temu bual dan juga observation, ya. Dan anda sudah dapat hasilnya. Ataupun kemungkinan secara action research. So action research tu sepatutnya anda sudah pusingan yang kedua, ya. Pusingan yang kedua untuk dapat hasil, ya. Okey, kalau yang satu tu boleh kira dah boleh itulah, tapi bagus kalau pusingan yang kedua. Okey, so, dan sebagainya, ya. Okey, anda tidak digalakkan menulis artikel-artikel yang berbentuk konsep, ya. So dia mesti ada ni lah, mesti ada dapatan, ya. Mesti ada dapatan. Kalau yang konsep tu tidak ada dapatan kan, ya. So mesti ada dapatan, ya. Okey, menambah baik penulisan berdasarkan maklum balas dan mencantumkan penulisan untuk menjadi satu artikel lengkap dengan rujukan. Alright. Okey, so macam mana dengan rujukan? Okey, rujukan kalau nak hantar jurnal milik UKM, persidangan yang dianjurkan oleh UKM, biasanya kita gunakan gaya UKM. Ya. Alright. Kalau kita nak hantar ke tempat lain, kita mesti ikut apa yang telah disarankan. So kita kena tengoklah dia nak gaya apa, ya. So kemungkinan besarnya adalah gaya APA. Ya, gaya APA. So maksudnya anda kena tahu ni lah, sekurang-kurangnya dua gaya baru penulisan anda jadi lebih bergaya. Yang pertama gaya UKM, yang kedua gaya APA, ya. Tapi ada kalanya untuk penulisan jurnal anda kena tulis mengikut gaya-gaya yang tertentu. Jadi kita follow saja, ya. Sama ada gaya apa, ya? Gaya Chicago ke ataupun yang lain. Jadi just follow sajalah, ya. Okey, benda tu tak susah, ya. Okey, seterusnya membuat video pembentangan artikel lengkap berdurasi 10 minit serta upload video ke UKM Folio ataupun platform lain. Okey, so yang ni video pembentangan tu untuk saya perlukan anda rakamkan, lepas tu upload dalam YouTube dan URL-nya dihantar kepada saya, ya. Okey, dan untuk bila upload dalam YouTube, pastikan ianya disetting sama ada open ataupun unlisted, dan bukannya private. Sebab kalau private saya tak dapat tu, ya. Okey, macam mana kalau misalnya anda nak offkan setting tu, anda boleh offkan selepas saya menilai, ya. Misalnya katakan bulan Januari tahun depan saya dah bagi grade, so anda dapat grade, so anda
boleh offkanlah setting dia jadi private, ya. Okey. So macam mana nak ada akaun YouTube tu? Akaun YouTube tu tak susah. Bila anda ada Gmail saja, anda akan ada akaun YouTube, ya. Jadi anda boleh gunakan akaun tersebut untuk mengupload rakaman, okey, dan bagi URL pada saya. Saya akan kumpul URL menerusi Google Form yang saya akan hantar, ya. Okey. Seterusnya, penilaian kursus. Okey, so ni dengar betul-betul lah sebab ini adalah kemuncak apa yang pelajar nak tahu, penilaian kursus. Bagaimana tuan-tuan dan puan-puan semua akan dinilai, ya. Bagaimana akan dinilai. Untuk kerja ni, ini adalah kesemuanya individu. Kalau kursus lain tu ada kumpulan, ada individu kan. Tapi ini adalah individu, ya. Okey, penilaian kursus terbagi kepada yang pertama. Okey, so ni apa sebenarnya? Ini adalah bahagian-bahagian yang terdapat dalam satu artikel. Anda perlu hasilkan satu artikel dan dalam artikel tu dia ada subtopik yang berkaitan. So ini adalah subtopiknya. Ya. Okey, yang pertama pendahuluan dan literature. Okey, 20%. Ya. Jadi sejauh mana anda menulis pendahuluan dan literature, so anda akan dapat maksimum 20 markah. Okey. Kalau misalnya setaraf jurnal, sebab kalau proceeding tu dia rendah sikit kan. Saya dapati penulisan anda setaraf jurnal, so anda boleh dapat itulah markah penuh 19, 20, ya. Ya. Okey, kemudian metodologi dan juga dapatan. So nanti saya akan bagi rubrik yang lebih lengkap. Ya, so di mana pendahuluan literature ni saya akan bagi-bagi pula kan. Sebagai contoh katakan pendahuluan 10, literature 10 dan sebagainya untuk memudahkan, ya. Lepas tu metodologi dan juga dapatan juga 20%. Perbincangan dan rujukan 20%, ya. So perbincangan tu anda kena kaitkan dengan literature. So perbincangan ialah dapatan, ya. Dan bagusnya dapatan ni disusun mengikut objektif kajian dan lepas tu dikaitkan dengan literature yang anda cover pada bahagian awal tu, bahagian apa, literature tu, dan juga teori-teori yang berkaitan, ya. Okey, so itu adalah perbincangan. Jadi ini sebenarnya sepatutnya masuk sekali ni, perbincangan, kesimpulan dan rujukan. So rujukan ni, okey, untuk rujukan anda menggunakan reference list, bukannya bibliografi, ya. So apa beza reference list ataupun senarai rujukan dengan bibliografi? Senarai rujukan ialah rujukan-rujukan yang disebut di dalam artikel anda sahaja. Ya, kalau artikel lain anda tak sebut dalam tu, tak perlu dimasukkan di bawah senarai rujukan, ya. Okey, macam mana pula dengan bibliografi? Dia bukannya sama tau, dia lain, ya. Jangan ingat sama. Jangan ingat nama yang berlainan untuk perkara yang sama, tak. Dia memberikan pendekatan yang berlainan. Okey, kalau bibliografi, semua rujukan-rujukan, buku-buku, artikel-artikel yang mempengaruhi pemikiran anda. Sama ada anda nyatakan, anda sebut dalam artikel ataupun tidak, jadi semua anda kena tulis. Itu bibliografi. Ya. Okey, tapi kalau senarai rujukan hanya yang disebutkan saja. Apa maksud disebutkan? Yang dalam tu anda tuliskan Ahmad 2020 misalnya, ya. Perkara ini telah dinyatakan oleh Ramli 2019. Jadi itu adalah citation ataupun citasi.
ataupun sebutan. Ya, jadi itu maksudnya. Apa yang telah disitasikan anda kena tulis. Ya. Okey, dan dalam senarai rujukan juga tak boleh ada artikel yang anda tak sebut tapi tiba-tiba ada dekat situ, tak boleh. Ya. Dan juga tak boleh kalau anda letakkan nama katakan Chong 2009. Anda sebut Chong itu 209. Tapi nama Chong itu tidak ada dalam senarai rujukan. Ya. Okey, so 20% ya. Okey, kemudian perbentangan 10%. Okey, kemudian penilaian dari segi keseluruhan artikel itu kualiti ya 10%. Okey, kemudian dari segi laporan turn in, so anda kena dapatkan laporan turn in dan lepas tu anda lampirkan ya, lampirkan bersama-sama dengan artikel yang tugasan ni pada penghantaran yang terakhir ya. Okey, so dapat 20 markah. 20 markah ya. So laporan turn in tu mestilah kurang daripada 30%. So nanti saya akan tunjukkan proforma di mana lagi kurang lagi banyak markah ya. Untuk turn in ni saja anda pastikan 30% kan. Ya. Dan pensyarah dinasihatkan supaya tidak menerima mana-mana manuskrip yang similarity index dia melebihi 30%. Jadi maksudnya kalau anda hantar, dapatkan laporan turn in, katakan dapat 35. Okey, cuba ubah supaya kurang daripada 30. Ya. Jadi kalau kurang tu katakan similarity index 5% saja. Itu akan dapat tinggilah untuk part yang laporan turn in. Ya. Okey, so quality article 10%. Ni bawah ni ada sebut kan. Peratus turn in mesti kurang daripada 30% baru makalah ataupun manuskrip akan dinilai, digradekan. Ya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya kalau melebihi 30%, pensyarah dia berhak untuk tidak menilai. Kalau tidak menilai itu maksudnya kosonglah. Jadi kosong tu maksudnya apa? Grade E. Ya. Okey, kita tengok yang seterusnya. Alright, okey, ini adalah daripada Koze 2007. Sekiranya kita menulis artikel dan di mana penulisan kita tu berdasarkan kajian berbentuk kuantitatif. So ini adalah panduannya. So lepas ni kalau misalnya anda tanya title tu berapa panjang ya, abstract tu berapa panjang ya, keseluruhan makalah tu berapa patah perkataan ya, anda rujuk dekat sini ya, dekat Koze dan juga Rowan ya. Okey, so kita akan baca satu persatu. Saya kena tengok dekat sikit sebab tahu apa nampak ya. Okey, yang pertamanya ialah typical structure of an academic article reporting the findings of a quantitative study. Okay, title 8 to 15 words. Ya, jadi untuk judulnya 8 hingga 15 patah perkataan. Jadi anda tak perlu sebut kajian tentang sebab apa, sebab memang kita tahu ini adalah berbentuk kajian. Ya. Lepas tu abstract 200 hingga 250 patah perkataan dan abstrak tu mengandungi kebiasaannya mengandungi objektif, metodologi, dapatan, ya, ringkasan daripada perbincangan dan juga implikasi, ya. 250 patah perkataan. Okey, dan biasanya di bawah abstrak itu kita tulis juga keyword penting, dan keyword tu 6 hingga 8 kata kunci, 6 hingga 8 keywords ya. Walau macam mana pun dia bergantung kepada jurnal yang anda nak hantar tu, so memang dia specify ya berapa.
specify berapa kata kunci yang diperlukan. Minimum berapa, maksimum berapa. Okey ya. Okey, satu lagi perkara yang anda perlu tahu ialah kalau artikel yang anda hantar untuk tujuan memenuhi keperluan masters anda, okey, dalam senarai authorship tu perlu ada nama supervisor. Ya. So anda letak nama anda sebagai yang pertama, ya, dan supervisor nama yang kedua, ya. Dan sekiranya anda nak memerlukan bantuan daripada saya juga, boleh letak nama saya juga, tapi kena beritahu saya lah, ya. Okey, title, abstract, keyword, kemudian introduction, ya. So bahagian introduction 5,000 to 1,000 words, ya. Okey, so macam mana kita nak tahu jumlah perkataan ni? Adakah perlu kita kira satu persatu kan? Kira dengan jari kan? Tak perlu. Sebab apa? Sebab dalam Word tu sendiri dia ada fungsi dia. So masing-masing nanti boleh check dekat Word tu, dia akan tunjukkan berapa patah perkataan. Ya, jadi boleh tengok dekat situ. Okey, introduction, lepas tu literature review. Ya. Okey, ada literature review tapi ada setengah jurnal tu dia tak tulis literature review. Dia tulis background, latar belakang ataupun conceptual development, ya. Pembangunan konsep ataupun conceptual framework, pembangunan kerangka konsep, ya. Selalunya istilah inilah digunakan, sorotan literature, ya, ataupun related literature, ya. Okey, dan kadang-kadang tak ada benda tu. Kalau tak ada benda tu maksudnya dia diletakkan di bawah introduction, ya. So anda kena tengok sendiri. Okey, kemudian method ataupun methodology 500 to 1,000 words. So di bawah tu. Jadi untuk method dan juga methodology, komponen atau subtopik yang perlu ada. Kalau bukan subtopik pun perkara-perkara yang perlu ada. Ya, setengah jurnal tu dia perlu anda tulis subtopik dia sampling, data collection, measurement, tapi setengah tu tak perlu tulis tapi mesti ada beberapa perenggan yang menerangkan tentang perkara-perkara ini. Okey, so apa perkara yang ada? Yang perlu ada. Jadi kita boleh rujuk dekat sini iaitu yang pertama sekali sampling. Apa maksud sampling? Persampilan. So dalam persampilan tu anda kena terangkan yang pertama populasi. Ya. Berapa jumlah populasi? Ya. Jumlah populasi. Kita mengkaji apa? Ini bukan sampling lagi, populasi. Ya. Kita nak mengkaji tentang guru-guru matematik di negeri Selangor. Ya, guru matematik sekolah rendah di negeri Selangor. Ya, jadi populationnya guru matematik di negeri Selangor. So berapa ramai population dia? Katakan population dia adalah 5,000. Ya, 5,000. Tapi bila anda buat kajian, bukannya anda collect data daripada 5,000 orang. Anda kena buat persampilan, ya. Okey. Jadi persampilan tu type of persampilan, type of sampling, jenis persampilan. Jenis persampilan tu ada 4. Persampilan tu kuanti elok guna probability ataupun random sampling. So ada 4, ya. So yang pertama simple random, yang kedua systematic sampling, yang ketiga clustered sampling, yang keempat stratified sampling. Ya, so anda beritahu berapa dan sampling tu size dia berapa. So daripada berapa ribu tadi? 5,000 kan. Jadi takkanlah anda
collect data daripada setiap orang daripada 5,000 ni. So anda memilih secara random menggunakan katakan Craigie and Morgan, ya. So kalau 5,000 tu berapa? Katakan contohnya 300 orang, ya. So anda pilih 300, ya, dan 300 tu type sampling yang anda gunakan tu apa? Jadi kena specify. Random yang berbentuk systematic sampling ataupun simple random ataupun cluster stratified atau cluster dan sebagainya, ya. Jadi perlu anda nyatakan. Alright, okey. Kemudian apa responden tu siapa? Ya. Responden tu siapa? So daripada 5,000 tu anda pilih apa ni, katakan beberapa ratus, ya. So nanti dalam dapatan ni anda akan ada profil responden tu, ya, sebab kita letakkan dalam bentuk jadual dalam dapatan nanti. Okey. Dari segi apa, jantina, berapa lelaki, berapa wanita, ya. Dari segi race, ethnic, ya. Okey. Melayu, Cina, India, Bumiputera, Iban, Kadazan, Siam, Boyan, itu semua, ya. So ada situ. Kemungkinan juga dari segi berapa pengalaman mengajar, berapa tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun dan sebagainya, ya. Ataupun mungkin ada variable lain yang kita nak summarize di bawah profil, misalnya pengalaman memegang jawatan sebagai guru besar, pengalaman mengajar sesuatu subjek dan sebagainya, ya. Okey, kemudian so responder profile ni kita letakkan dalam bentuk jadual lah, ya. Dalam bentuk jadual, ya. So ada jadual dia. Summary of respondent profile. Okey, lepas tu data collection method. So anda nyatakan data collection tu bagaimana dilakukan. So saya bercerita tentang kuantitatif dulu, ya. So yang pertama, kemungkinan anda menggunakan soal selidik, dan bila menggunakan soal selidik itu, macam mana anda bina item-item dia, ya. Kemungkinan besar item tu anda dapat dengan merujuk, mengadaptasi item-item lain yang berkaitan, yang orang lain sudah buat. Lepas tu anda adaptasikan, ya. Dan kalau tak ada, kemungkinan anda buat sendiri, ya. Okey, dan item-item tu perlu melalui fasa validity and reliability. Jadi maksudnya perlu ada kesahan dan kebolehpercayaan. So macam mana? So minta supervisor check, kemungkinan ada pakar yang melihat, kena ada kajian rintis, pilot testing dan macam-macam benda lah, ya. Jadi ini semua anda pelajari dalam KP1 dan juga KP2 dulu, ya. Okey. Jadi untuk penulisan ni sebenarnya bukan untuk ajar anda macam mana nak buat apa ni, data collection dan sebagainya. Sebab apa, semua anda telah pelajari melalui kursus-kursus lain. Ya, kursus ni hanya untuk bagaimana untuk report, bagaimana untuk melakukan pelaporan, ya. Bagaimana untuk melakukan pelaporan. Okey, so anda kena cerita dekat tu semua, ya. Untuk part validity and reliability juga anda perlu ceritakan, ya. Okey, dan satu lagi ialah dari segi measurement, apa skala yang anda gunakan, ya. Okey, so yang tadi itu adalah yang menggunakan soal selidik. So ada kemungkinan juga kajian anda adalah secara menggunakan kaedah eksperimental. So ada intervensi dia, ya. So mula-mula anda buat dua kumpulan, kumpulan kawalan dan kumpulan olahan. Kumpulan kawalan tu anda
ajar seperti biasa, tapi kumpulan olahan ataupun kumpulan rawatan anda lakukan intervensi. Contohnya bagi sesiapa yang buat PDPC, ada teknik-teknik baru dan dia nak melihat hasil dia. Jadi kemungkinan itulah intervensi itu akan diberikan kepada kumpulan rawatan ataupun olahan. Ya, so ambil pre-test, lepas tu ambil post-test dan sebagainya. Ya, so ini adalah data collection yang berlainan daripada yang pertama. Yang pertama tadi guna soal selidik saja. Ya. Dan soal selidik yang pertama tu tadi ada kemungkinan secara itulah maksudnya yang printed hard copy kan. So, ada kemungkinan juga menggunakan online. Ya. Okey. Okey, so experimental itu satu lagi cara, ya. Kalau ikut tu ada banyak kaedah-kaedah kalau anda belajar dalam KP1 dulu, ya. Ada juga cara-cara lain tapi kemungkinan SB tak galakkan. Sebagai contoh, anda nak buat dalam bentuk mixed method, kan? Tapi kalau anda yakin, boleh je buat, ya. Tapi kena itulah consult supervisor dulu. Sebab mixed method ni dia ada ni kan, fasa kuali, fasa kuanti. So kena tahu kedua-duanya, ya. Ataupun kaedah DDR. DDR, Design and Development Research, ya. Sebab dalam dia ada banyak fasa-fasa yang tertentu, fasa pembinaan, fasa pembangunan, fasa penilaian dan sebagainya, ya. Jadi mungkin ambil masa sikit, ya. Tapi kalau anda dah prepare awal, boleh aja, no problem, ya. Jadi DDR ni biasanya untuk PhD lah, ya. Untuk bidang IT dan juga bidang curriculum and pedagogi banyak buat, dan juga bidang lain seperti sains, matematik pun ada, ya. Alright, jadi yang tadi itu adalah method, ya. Yang tadi itu adalah method. Kita pergi pula result, ya. Kita pergi pula result. So resultnya untuk bahagian result berapa? Minimum 1000, maximum 1500, ya. Kenapa perlu ada limit-limit ni? Okey, sebab dalam jurnal kan, dalam jurnal dia ada space yang terbatas, ya. In fact kalau misalnya anda bayar, anda hantar lebih, ya, anda kena bayar pula. Setiap lebih muka surat tu anda perlu bayar. Ya. Jadi kalau banyak sangat tu banyaklah kena bayar kan. Jadi better kita ikut apa yang telah ditetapkan, ya. Mengikut jumlah yang ditetapkan, ya. So kita kena potong bahagian-bahagian yang agak kurang penting, ya. Okey, untuk result ataupun findings 1000 to 1500 words. Okey, jadi untuk kuantitatif kita terangkan data yang berbentuk deskriptif. Okey, ataupun preliminary analysis, ya. So kita terangkan tentang profile, description dan sebagainya. Okey, dan lepas tu inferential statistic, hypothesis testing, ya. Jadi siapa yang buat kuanti ini, ya, kena ada hypothesis, ya. Yang untuk kuanti ni paling-paling rendah correlation. Correlation. Jadi maksudnya ada hypothesis. Okey, dan result dia adalah itulah anda merujuk pada hipotesis itu, ditolak, gagal ditolak dan sebagainya, ya. Okey, dan result juga anda elok kalau anda susun mengikut objektif. So mudah kita melihat, ya. Objektif yang pertama nak apa, ya, dan hasil dia macam mana, ya. Yang kedua dan juga yang ketiga, ya. Okey, sekarang ni kita pergi pada discussion. So discussion 1000 to 1500 words, ya.
So dalam discussion ada summary of findings. Okey, dan summary of findings saya suka kalau ikut objektif juga. Maksud kita discuss. So apa beza result dengan discussion? Result adalah data yang kita dapat daripada kajian tu. Daripada kajian yang kita lakukan. Discussion, kita punya interpretation. Ya. Berdasarkan literature yang kita baca, teori yang kita tahu dan sebagainya. So maksudnya lepas kita dapat result, ini maksudnya apa? Ya, sama ada sama ke tak sama ke dengan kajian lepas, kemudian dari segi teorinya macam mana dan sebagainya. Ya, okey. So itu part yang summary of finding itu sebenarnya besar juga, walaupun kita nampak dalam slide ni hanya 1/4 saja. Ya, tapi pada saya dia paling besar dan paling penting. Ya, okey. So discussion ni selain pada tu. Sebenarnya dalam discussion ni banyak daripada artikel dia bagikan pada ni pula kan, pada apa tu, conclusion ataupun mungkin dia letakkan recommendation untuk part yang lain. Tapi basically discussion ni summary of findings, kemudian implikasi dia, apa implikasi daripada kajian ini, kemudian apa limitasi kajian kita. Okey, apa lagi? Okay, sekejap, saya tak nampak bawah ni. Alright. Okay, mana tadi? Okay, limitations, recommendation for future research. Okay, jadi kalau ikut Coze, ya apa yang disebut discussion tu dalam apa pelaksanaan sebenar, discussion and conclusion. Ya. So 4,000, okay, ini total lah. 4,000 to 7,000 words. Ya. So saya ingat anda aim lah untuk around 6,000 words. Ya. Sebab kalau kita tulis dalam bahasa Melayu, dia agak panjang sikit kan. Daripada artikel yang sama dalam bahasa Inggeris, ya. Okey, kita tengok. Okey, kalau ada soalan anda buat catatan dulu ya. Okey, so ini Rowan and Rowan. Ini adalah panduan untuk artikel kualitatif, ya. Okey, jadi ikut Rowan and Rowan, artikel kualitatif mempunyai ciri-ciri seperti berikut. Introduction, kemudian method, findings, discussion. So lebih kurang sama je lah macam tu, kecuali kita nampak sini ya. Introduction ni tidak ada literature review. Tak ada sini Sat. Jadi maksudnya literature review ni dimasukkan di bawah ni lah, introduction. Ya. Yeah. Okey. Kalau anda tulis artikel, ya, sebenarnya anda perlu rujuk kepada dekat mana anda nak hantar, journal ataupun proceeding, ya. So yang proceeding tu anda tengok apa yang dia nak. Jadi itu panduan anda. Ini hanya sebagai panduan umum, ya. Dan kalau misalnya anda dah jumpa satu conference yang anda nak hantar artikel tu, ikut saja dalam tu. Jadi apa keperluan yang tercatat di situ sebenarnya boleh override cadangan yang ada dekat sini. Ya. Okay. So ini sebenarnya adalah yang secara umum yang mungkin setengah jurnal ataupun persidangan tu dia ada agak berlainan sikit. Ya. Okay, suggested word counts for the section of a qualitative research article. Okay, so saya nak kembalikan anda pada KP1. Ya, jadi perbezaan quali dengan kuanti. Apa beza dia? Yang quali ini ialah data collection tu kita tidak mengambil yang numbers, tapi lebih kepada description dalam bentuk words, dalam bentuk pictures dan sebagainya.
Okey, so itu adalah kualitatif, ya. So untuk kualitatif ni metodnya adalah temu bual, in-depth interview, ya, in-depth interview. Dan macam mana nak menganalisa. Okey, jadi interview dirakamkan, lepas tu ditranskripkan, dan transkripsi itu dibaca berkali-kali. Okey, dan pengkaji akhirnya dapat membina tema-tema berdasarkan apa yang dia capture daripada transkrip itu. Ya. Okey. Jadi of course setiap kajian perlu validity and reliability. Ya, dalam kualitatif pun ada. Dia ada banyak, tapi perkara-perkara penting yang saya sebut di sini ialah yang pertama mesti ada member check. Apa maksud member check? Member check ni bukannya maksud kita suruh member kita check. Maksud member sini adalah member dalam perbualan, ahli dalam sesi interview itu. Jadi anda pengkaji dan juga responden. Dalam kuali responden tu kita panggil informant, ya. So informant itu, ya. Jadi lepas kita cuba fahamkan daripada interview tu, kita tanya balik, ya. Apa yang saya faham tentang interview kita tempoh hari ialah seperti ini, ya. Lepas tu tanya dia, jadi adakah kefahaman saya itu betul? Kan? Jadi informer kata okey betul, ataupun tak betul, ataupun betul tapi saya masukkan, jadi anda kena itulah perbaiki, kan. Okey, so itu member check. Yang kedua, jadi perlu ada itulah, maksudnya kita tanya. Ya. So ini adalah common sense, ya. Ini adalah common sense. Kalau anda pergi order minum sekalipun, ya. Anda panggil pelayan tu, kan anda order minuman. Kalau pelayan tu bagus, ya, sebelum dia pergi ke dapur tu untuk melaksanakan pesanan tu, dia akan baca balik. So baca balik tu apa? Itu adalah kesahan dan kebolehpercayaan. So dalam in-depth interview perkara yang sama kita lakukan, ya. So saya menggunakan analogi yang mudah, ya. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya dia panggil sebagai member check peer review, iaitu semakan rakan penyelidik. So rakan penyelidik itu kita boleh anggap SV kita sebagai rakan penyelidik. Okey, so tema saya untuk kajian ini ialah seperti inilah apa yang saya catatkan di sini, ya. Boleh doktor tolong cek bila supervisor anda tu cek, itu adalah memenuhi peer review, ya. Ada setengah daripada SB sebab dia tak berapa bagus dari segi kualitatif, dia akan minta pensyarah lain pula. Jadi untuk pengetahuan semua, saya bukannya orang kuantitatif, ya. Jadi perkara yang advance dalam kuantitatif saya tak dapat jawab, sebab saya kepakaran lebih kepada kualitatif, ya. Oleh itu saya dapat banyak jemputan daripada pelajar-pelajar yang pensyarah dia buat kuali, tapi pensyarah dia adalah penyelianya adalah lebih pada kuanti. Dia melantik saya sebagai untuk sahkan tema-tema dapatan kajian, kan. So ini juga salah satu cara, ya. So ada cara-cara yang lain lagi, sebab saya tak nak turn ini menjadi extension of lecture kaedah penyelidikan, kan. Jadi saya sebutkan 2-3 perkara itu cukuplah, ya. So yang lain tu anda rujuk baliklah nota-nota KP1 dulu. Alright, jadi kita nak report, ya, kualitatif. Yang tadi kuanti, yang ni kuali, ya. Introduction, minimum 500 patah perkataan. Okay, method. Okay, method approach 100,
setting 200, kemudian sampling 200, information collection and analysis 600. Ya. Okey, kemudian findings 1000. Ya. Sini anda letakkan tema-tema yang anda sudah finalize. Ya. So lebih kurang description-nya lebih kurang 1000 patah perkataan. Ya. Okey, so sini ada banyak ni lah quotation. Ya. Okey, ada katakan beberapa tema dan setiap satu tema tu perlu ada quotation yang akan backup tema itu. Ya. Okey, so tu findings. Lepas tu discussion 400 ya. So total 3500 minimum ya. So kita tengok okey, cadangan Koze 4000 words minimum. Okey, cadangan Rowan and Rowan lebih kurang minimum 3500 patah perkataan untuk kuali ya. Jadi ini panduan secara umum ya. Alright, okey. Jadi saya stop share di sini. Kita discuss sekejap ya. Kita discuss lebih kurang 10 minit. Kalau banyak soalannya panjang sikit lah ya. Okey, so sekarang boleh on camera ya. Okey, jadi saya jemput untuk bertanya soalan ya. Jadi unmute dan tanya soalan. Bergantung pada ni siapa cepat dia dulu. So yang lambat sikit tu mungkin kemudian sikit lah. Okey, ada apa-apa yang anda tak faham, nak tanya dan sebagainya? Okay, saya check dulu dalam ni nampak ada dua Okey, so message dia nampak suara jelas. Okey, tu je, tak ada soalan ya. Cikgu Nisa ada soalan. Nampak Cikgu Nisa unmute tu. Kena cuci tangan tu kena boleh guna yang Nana ada suntik bawah yang suntik yang boleh buka-buka organ ke dia. Oh yang buku tu kan? Suntik aku dia lukis sendiri. Dia boleh mulakan orang pasti dia buka skin. Oh, tak ada soalan krik. Tak ada soalan. Okey, tak ada soalan kita. Okey ya. Alright, ni ada soalan daripada Vanessa. Kalau data kuantitatif bagi tak sempat nak baca pula. Kalau data kuantitatif bagi kaedah tinjauan masukkan dalam bahagian result macam biasa kan atau mesti perlukan pre and post. Okey, kaedah tinjauan ada intervensi ataupun tak? Okey, kaedah tinjauan ni pada saya nama
reka bentuk ni agak umum. Jadi kita tengok dalam tu macam mana ya. Okey, tapi basically semua yang kita dapat kita masukkan bahagian result ataupun bahagian findings. Ya. Sama ada kuali ke kuanti, walau apa jua reka bentuk sekalipun, kita masukkan di bawah subtopik findings. Ya. Ada kalanya kita buat kajian rintis kan. Jadi kajian rintis, kajian rintis hasilnya, kajian rintis ni cuma nak test saja. Kalau dalam kuali, kajian rintis tu cuma nak melatih pengkaji. Kalau dalam kuanti untuk melihat sama ada item tu bagus ke tak bagus, ya. Kalau dalam report akademik, masukkan dalam metodologi lah, ya. Tapi untuk penulisan artikel ada setengah tu di report di bawah metodologi, ada setengah tu dia tak report, ya, nak menjimatkan ruang, ya. Dia tidak report sama ada metodologi ke result ke, tak ada. Okey ya, so ni daripada Vanessa. Okey, daripada ni Cikgu Musyrifah, bilakah paling lambat untuk artikel tersebut diterbitkan? Okey ya, untuk keperluan khusus ini, saya sangat-sangat menghargai kalau anda dapat tunjukkan kata dah terbit artikel, ya. So dengan senang hati saya boleh bagi markah yang agak tinggi lah. Tapi kalau tak terbit, itu tak apa, ya. Anda hantar kepada saya artikel yang setaraf dengan itulah, dengan jurnal ataupun proceeding. Jadi itu pun sudah cukup untuk bagi markah. Tapi kalau misalnya anda bentang dekat persidangan dan sebagainya, jadi itu baguslah, memberikan aura yang baik kepada saya. Okey, sebab soalan tu agak umum, jadi untuk keperluan khusus ni ke ataupun untuk keperluan bergraduasi. Kalau untuk keperluan bergraduasi, ya, sebelum itulah, beberapa bulan sebelum konvo, ya. Okey ya. So macam mana anda nak publish artikel tu? Dalam syarat ni UKM dia sebut sekurang-kurangnya proceeding, ya. Kalau anda hantar jurnal lebih tinggi daripada proceeding, itu baguslah. Kalau hantar jurnal, biasanya anda tak perlu bentang. Anda hantar saja ke jurnal, tapi apa yang berlaku ialah the ding dong process. Apa maksud dia? Ding dong process ni maksudnya anda hantar, lepas tu perlu diedit, lepas tu anda hantar lagi, perlu diedit lagi, hantar lagi, macam tu kan. So ada kemungkinan dia ambil masa yang lama. Ada yang sampai 2 tahun dan sebagainya, ya. Kalau 2 tahun ni tak sempatlah. Jadi hopefully anda hantar mungkin yang agak cepatlah. Yang sebulan, 2 bulan dan sebagainya. Okey, itu kalau jurnal, ya. Kalau proceeding, kalau proceeding, so anda proses dia yang pertama anda cek dulu skop yang anda boleh join, ya. Sebab ada setengah persidangan tu hanya untuk pendidikan khas, ya. Ada setengah tu hanya untuk TESOL, ya. Okey, so cuba tengok dia punya tema tu macam mana. So anda boleh join dan cuba tengok tarikh-tarikh. Kebiasaannya flow dia macam ni. Yang pertama hantar abstract, ya. Yang kedua hantar extended abstract. Extended abstract ni ialah dia macam full artikel, tapi tak full lah. Dia mungkin dalam 5-6 halaman, ya. Okey, langkah yang seterusnya ialah hantar full article. Ya, mungkin 12 muka, 15 muka macam tu, full article, ya.
Dan full article tu dia kata kalau bagus dimasukkan dalam journal, kalau kurang sikit dimasukkan dalam proceeding, ya. Dan bila masuk dalam proceeding tu dah cukup baguslah, boleh menjadi keperluan, ya. Okey ya, jadi kalau misalnya anda nak gunakan cara ni proceeding tu, pastikan bila sebab apa? Sebab yang proceeding tu anda kena bentang. Anda kena pergi ke tempat itu, bentang, dan selepas itulah baru dimasukkan dalam proceeding. Tapi sekarang ni pada zaman COVID ni mungkin anda boleh bentang secara online, ya. Itu pun tak ada masalah. Alright. Jadi bila anda nak masuk persidangan, yang pertama anda pastikan persidangan itu menjamin bahawa artikel anda diterbitkan sekurang-kurangnya dalam proceeding. Ya. Ada pelajar saya dulu, dia join satu persidangan tapi proceedingnya terlalu lambat untuk diterbitkan. Jadi lambat tu memberikan kesan jugalah pada anda. Sebab apa? So nanti kawan-kawan dah pakai jubah oren tapi anda terpaksa tunggu setahun lagi. Sebab apa? Yang lain, yang kursus-kursus semua dah settle dah. Majoriti dapat A tapi masalahnya proceeding tu, penerbitan tu tak ada kan. Jadi apa yang pelajar saya lakukan ialah dia hantar satu tempat, lepas tu lambat, lepas tu dia hantar artikel yang lain ke tempat yang lain pula. Ya, tempat yang lain, dan yang kedua tu yang agak cepat sikit, ya. Dan akhirnya dia boleh grad bersama-sama dengan kawan-kawan dia, pelajar-pelajar lain, ya. Okey, saya pesan macam tu sebab apa? Sebab ada setengah persidangan, terutamanya yang profesional lah, bukan yang akademik, yang profesional. Dia tak ada ni proceeding. So kita bentang je, dengar pembentangan, lepas tu habis macam tu kan. Jadi kalau anda tak berhati-hati dapat yang tu kan. Lepas tu minta mana proceeding, kata kami tak janji nak buat proceeding kan. Hanya pembentangan dan sharing of views saja kan. Okey ya. Okey, jadi so anda boleh pilih lah ya. Dan kena selalu consult your SB. Okey ya. Okey, saya cek ni sudah ke bawah. Jadi sebenarnya set anda ni agak pemalu. Tanya soalan pun menerusi cek, tidak ada yang bersuara. Okey, so saya jawab soalan apa daripada Musyrifah. Bilakah paling lambat untuk artikel tersebut diterbitkan? Ya, jadi artikel yang paling lambat ialah, saya ingat anda nak konvo kan? Anda nak konvo. Proses yang terakhir ialah mesyuarat Senet, ya. Dan sebelum mesyuarat Senet tu mesyuarat di fakulti. Dan sebelum mesyuarat di fakulti tu anda sudah ada artikel yang diterbitkan dan artikel tu ada ISBN dia. ISBN dia ada, ya. Sebab apa? ISBN ni perlu dimasukkan dalam E-Rap, ya. Bila dah masuk dalam E-Rap, maksudnya anda sudah memenuhi keperluan itu. Dan E-Rap tu perlu yang pertama diluluskan oleh Fakulti Pendidikan, itu yang pertama. Dan yang kedua diluluskan oleh perpustakaan. So dua langkah saja kan. Dan lepas tu anda itulah anda sudah memenuhi syarat tu, tunggu formality je. Meeting fakulti dan juga meeting Senet, ya. Jadi saya agakkan dalam sekarang ni sebab dia punya tu dah berubah sebab COVID. Kalau dulu konvo bulan 11. Julai tu dah settle lah. Julai tu dah settle. Maksudnya berapa? Lebih kurang berapa? 6 bulan jugalah. Kalau nak konvo bersama kawan-kawan. Nak konvo bersama kawan-kawan kan. Kalau tak, kita konvo bersama junior lah. Bersama junior. Okey, jadi maksudnya kalau anda dapat je data, terus inilah cari tempat untuk anda bentang.
Okey, sebab dia ambil masa yang lama juga kan. Misalnya satu persidangan kan, dia iklankan bulan ini dan persidangan tu mungkin 6 bulan lagi. Kan? Jadi anda sudah collect data, ya, dan lepas tu mungkin analyze sikit-sikit, so anda dah boleh buat abstract kan. Tapi full article tak ada lagi sebab not fully analysed, ya. Okey, dan lepas tu anda hantar abstract dalam masa sebulan dua, dia suruh hantar pula extended abstract. Extended abstract tu maksudnya anda kena background information untuk setiap topik tu, topik yang tadi tu. Introduction, literature review, methodology, discussion, itu kita dah ada situ. Secara asasnya, walaupun tidak lengkap kan. Okey. Lepas tu 2-3 bulan lepas tu, kita kena hantar full paper. Full paper tu lengkap lah. Okey, so itu soalan daripada Cikgu Musyrifah. Ya. Okey, kemudian daripada siapa ini? Daripada Cikgu Shirley, Doktor, sekiranya kita buat kumpulan kawalan dan kumpulan rawatan, adakah kedua-dua kumpulan ini perlu menjawab soalan selidik? Dia bergantung pada itulah. Bergantung kepada nature of your research. Ada kemungkinan soal selidik, ada kemungkinan instrumennya adalah soalan-soalan ujian. Ya. Jadi anda rujuk balik KP1, KP2 dan juga anda boleh tanya secara terperinci daripada SV masing-masing. Okey, ni Badariah. Maksudnya kajian rintis digalakkan untuk apa ni? Report untuk publish artikel atau terpulang. Sebenarnya kajian rintis ni adalah satu perkara yang penting yang mesti ada. Bukannya pilihan, bukannya digalakkan, tidak digalakkan. Ya. Dia kita buat research mesti ada ni kan, kesahan dan kebolehpercayaan. Jadi kajian rintis ini adalah satu strategi untuk kesahan dan kebolehpercayaan. Ya. Kalau PhD, kalau dari segi kesahan dan kebolehpercayaan ni lemah, jadi boleh gagal. Ya. Jadi untuk master pun macam tu jugalah. Ya. Jadi perlu ada perkara ni. Jadi sama ada publish ataupun tak publish, jadi kena ada ya. Sebab anda still memenuhi keperluan akademik untuk laporan penyelidikan dan sebagainya. Okey. Ada lagi? Okey, baik Doktor dari Badariah, noted Doktor, okay, dan sebagainya. Habis soalan chat ya. Alright, okey. Jadi soalan lisan ada lagi ya? Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Okey. Saya nak tanya, tajuk ni yang kita nak pilih ni untuk subjek ni, tajuk yang untuk buat artikel ni, adakah dia sama dengan tajuk yang kita akan buat untuk yang projek 1 punya tu? Projek 1. Okey, projek 1 dah buat ke belum? Dah buat. Sekarang ni kita tengah buat yang projek 2. Jadi kalau katakan ambil tajuk daripada projek 1, maksudnya untuk pendahuluan untuk apa nama ni bab 1, bab 2 tu kami dah buat. Jadi adakah itu akan dikira markah terus? Okey, dia tak macam ni. Dia sesuatu yang agak berlainan walaupun sumber dia sama kan. Untuk projek 1 bab berapa? Bab 1, bab 2, bab 3. Ya, betul. Betul lah? Betul. Betul. Okey. Lepas tu projek 2 bab 4 dan juga bab 5. Betul ya? Ya, betul. Alright. Okey. Cara kita menulis laporan penyelidikan ataupun tesis ya adalah berlainan dengan cara kita menulis untuk itulah untuk jurnal dan juga proceeding. Ya. Okey, so macam ni ya. Yang pertamanya dia saya panggil tesis lah walaupun anda not exactly tesis tapi dia ada ciri-ciri itu, cuma pendek sikit je ya. Okey, jadi untuk tesis kan kita boleh pecahkan kepada beberapa artikel mengikut objektif kajian. Ya.
Okey, jadi tesis tu dia begitu terperinci sekali. Ya. Bab 1 pengenalan, bab 2 literature, bab 3 kaedah, bab 4 discussion, dapatan, bab 5 discussion, rumusan dan sebagainya, ya. Tapi untuk artikel dia manuskrip dia katakan lebih kurang 12 hingga 15 muka, ya. Dia tidak terperinci seperti dalam tesis. Jadi kalau anda copy paste tu sebenarnya salah, ya. So anda kena buat cara yang seperti inilah dalam jurnal ataupun dalam proceeding, ya. Highlightkan perkara-perkara penting yang dikendaki, ya. So jangan copy paste. So yang lepas-lepas tu saya nampak dia copy paste saja, jadi itu sebenarnya cara yang salah dan akan mendapat markah yang rendah, ya. Okey, jadi untuk tujuan ni juga anda boleh kalau nak buat kajian lain pun boleh juga untuk tujuan inilah artikel yang dihantar, ya. Ataupun anda boleh ambil daripada projek tu, tapi hanya kalau ada banyak objektif kan, hanya sebahagian daripada objektif tu saja, ya. Jadi tu terpulang pada anda. So anda kena bezakan, ya, macam mana nak menulis tesis yang lebih daripada 60 halaman dengan menulis artikel jurnal ataupun proceeding yang mungkin lebih kurang 12, 15, 17 halaman saja. So dia berlainan cara dia, ya. Okey, ya. Jadi Cikgu Roziah, ya. Okey. Alright. Okey, soalan lain? Okey, Cikgu Musyrifah dah tanya. Cikgu Muhammad baju putih ada soalan ke? Okey. Ni Cikgu Resati nampak sedang merenung jauh. Okey, Cikgu Luziah dah tanya soalan. Cikgu Shirley dah tanya tadi kan dalam tu. Okey, Cikgu Matthew ada apa-apa soalan? Soalan saya sama dengan soalan yang ada pada chat sebentar tadi, Doktor, Okay. yang berkaitan. Ya. Alright. Okey. Kita dah ada dua muka, dua paparan. Okey, lepas ni kita buat sesi perkenalan. Sesi perkenalan ni tujuannya untuk saya mengetahui sikit latar belakang anda dan juga mungkin tajuk lah. Mungkin ada perkara-perkara menarik yang anda nak share dengan saya. Special teknik dalam PDP ke dan sebagainya lah. Ya. Kita tengoklah ada soalan lain atau tak. Okey, Cikgu Wong, okey, Cikgu Umi, Cikgu Zatul, Cikgu Yong, Cikgu Maria, Cikgu Ku, Cikgu Yap, ya. Michelino, Siti Norbaiz, Felicia. Sorry kalau nama tak penuh sebab dia nampak sampai Z je, Cikgu Siti. Okey, Cikgu Muhammad Syam, Cikgu Salma, Cikgu Avra. Okey, muka yang kedua siapa yang ada? Shirley, Matthew, Apai, Mahizayatul, Cikgu Nisa. Okey. Sama macam tadi yang atas ni. Oh, okey. Okey. Kita akan buat sesi perkenalan. Sekejap saya ambil screenshot sebab tadi yang pertama tadi tak ramai ya. Okey, screenshot yang pertama.
Okey, muka yang kedua. Okey ya, so tak ada soalan lagi setakat ni. Mungkin ni adalah apa ni? Transit apa? Anda mengajar dan hari ni jadi pelajar balik kan? So mungkin agak pening sikit lah nak adjust ni dengan nak settle masalah-masalah lain dan sebagainya ya. Okey, jadi boleh perkenalkan diri ya. Okey, saya sekejap ya.